Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, silakan Suzy. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Qalqalah jelaskan. La uqsimu bihadzal balad. Uqa. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Wa walidin wa Wawa ma panjang. Wa walidin. wa walidin wa ma walad. Ya. Laqad khalaqnal insa fi Na kabad. tertinggal. Insana fi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ayahsabu lan Ustazah? Lan yaqa. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubala. Malal lubada. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Walisanan wa syafatain. Jangan wasyafatain. Walisana wa syafatain. Oh, okay. Walisanan wa syafatain. Ya. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Wahadainahun najdain. Dia jadi sengau ah. Dain. Dain. Dia jangan dain. 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 Oh, okay. Ha. Wahadainahun najdain. Najdain. Okay. Wahadainahun najdain. Masuk hidung. Ustazah? Masuk hidung Dain. Dia ya tu tak masuk hidung, dia bawah. Katalah nun tak ada. Mesti kita akan baca dai. Dain. Ha. Dain. Ya. Dain. Okay. Wahadainahun najdain. Ya, jelas. Falaqtahamal. Kejap Falaqtahamal aqabah. Ya.
Wama adraka mal aqabah. Ya. Fakku raqabah. Ya. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Ya. Yatiman za maqrabah. Ya. Au miskinan za matrabah. Ya. Summa kana minal lazina amanu wa sorry. Watawassaw bis. Summa kana minal lazina amanu wa panjang. Ya. Summa kana minal lazina amanu wa tawassaw bil sabr. Watawassaw bis sabr. Sabr. Dia tak ada bunyi lam. Okay. Mm-mm. Summa kana minal lazina amanu wa tawassaw bil sabr. Dia tak boleh bunyi lam. Dia jangan bil. Watawassaw bis sabr. Sebab tu dia ada tanda sabdu dekat sad tu. Okay. Ha. Tak nampak saja. Kejap. Dia terus masuk dengan short. Ya, alif lam syamsiah. Summa kana minal lazina amanu wa tawassaw bis sabr Ya. wa tawassaw bil marhamah. Ambil dekat watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Boleh? Okay. Wa tawassaw bis sabri okay. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Bil, jangan bil, tebal. Oh. Watawassaw bil marhamah. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Dia jadi macam bil. Bil, tak nak bil. 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 Okay, Ya. bil. Dia bil dia Mak Saleh. Itulah pasal. Kau dah nak pergi gencing. Okay, sudah. Wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Sikit lagi ambil belakang. Watawassaw bil marhamah. Sad tebal kan? Okay. Wasawassaw bil watawassaw bil Jangan saw. Saw. Tebal. Ya. So, okay. Watawassaw bil. Okay. Ya. Watawa. Watawassaw bil marhamah. Ya. Phew. Berpalas situ. Okay. Sis. Okay. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Tu lagi sekali lam. Ashabul. Bul. Tebal. Ashabul. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Mash'amah. Okay. Yeah. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Jangan mash'amah. Jadi ha. Tu hamzah. Mash'amah. Amah. Okay. Yeah.
wallazina kafaru bi'a Bi'ayat. wallazina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah Ya. alaihim Narum. muqsadah. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Lazim. Terima kasih Ustazah. Tak lari genting dikejar Suzy. Biasalah kita kalau dah fokus nak pergi mana-mana tu memang dia macam hilang sikit. Kan? Macam-macam nak kena buang sampah lah apalah Ustazah. Oh tak settle lagi. Berapa hari kat sana Anak-anak lagi Suzy? kena plan. 6 hari Ustazah. Oh dengan anak bawa sekali. Tak. Diorang tinggal. Diorang kan ada kelas. So Koklah bawa sekali. tak, sis kerja. Okey, faham. Okey, terima kasih Suzy. Terima Selamat kasih selamat. Ustazah. Doakan saya selamat pergi dan pulang. Terima kasih. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, sama. Okay, nanti Suzy tengok rekod ya. Baik. Okay. Okey, Alright. bye. Bye. Okey, Iji dah okey dah? Dah. Okey, boleh silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Bunyikan dia punya qalqalah qaf. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal. Okey, qalqalah dah bunyi, tebalkan sikit. Uqa. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum. Dengung. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Wa walidin wa ma walad. Ya. Laqad khalaqnal Terus. Okey. Laqad khalaqnal insana Itu fi dengung Laqad khalaqnal insa. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ayah sabu yaqdiru alaihi ahad. Okey. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Ayah sabu lamba Ya Rohu. Ayah sabu alam yarauha. Ya Rohu. Ya Rohu. Ayah sabu alam yarauhu ahad. Ya. Alam naj'allahu ainain. Betul ke Ustazah? Okey. Walisanan wa syafatain. Wa syafatain. Walisanan wa syafatain. Ya. Wa hadainahun najdain. Dia jangan jangan angin. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Okey. Falaq tahamal. Tebalkan. Qalqalah dah bunyi dah, tapi dia tak tebal. Falaq tahamal aqabah. Falaq tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Ya. Au it. Jangan it. Au ito. Au ito.
Betul. Betul. Au it'amun fi yaumin min zi Cumanya dia punya dengung tak cukup tu Iji. Ada dua dengung kat situ, satu mun, satu min. Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Ya. Yatiman za maqrobah. Ya. Au miskinan za matrobah. Mat, jangan mat. Mat. Ya. Au miskinan za matrobah. Ya. Summa kana minal lazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil Marhamah. ulang balik. Ya. Summa kana minal lazina amanu wa tawasaw bil sabr Wa tawasaw bis sabr. wa tawasaw bil sabr Ya. wa tawasaw bil marhamah. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Ya. Alaihim narum muqsadah. Dengung sikit lagi room tu. Alaihim narum muqsadah. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Ji. Dadah. Dia kalau yang dengung-dengung tu lamakan sikit. Okay. Alright. Okey, Eliza silakan. Eliza kan? Ke Min dulu Eliza rasanya tadi. Min. Tak apa, sila. Min dah bersila dah tu. Rasanya tak tahulah, rasa nampak macam Eliza tadi baru Min. Tak apa, Eliza dulu pun tak apa. Eliza dah baca glowing berseri terang. Kan? Tak adalah. Nur. Dekat tepi tingkap. Oh, baru bolehlah duduk sini je lah. Tak nak gerak mana-mana dah. Baru nampak kan nak baca. Okay. Dah tua kan Ustazah, mata tak nampak kan? Ya ke? Mana ada tua? Ustazah muda lagi, Ustazah tak boleh relate. Ustazah muda lagi. Hello, sama je lah. kita. Tak adalah, kita dah dekat-dekat 4 series dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La iqsimu Uqa. La uqa. Jangan uqa. Uqa. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa anta hillun bihadzal balad. Ya. Wa walidin wa ma walad. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Lagi sikit. Yaqulu ahlak. Jangan lak. Lak. Ya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al lahu aynain. Ya. Wa lisanan wa syafatain. Jangan tain. Belum masuk nun. Dia dekat ya, dia dah. Bukan dekat ya, dekat ta lagi dah ta. Ta kan tain. Ta tak dengung. Ya tak dengung. Nun tu. Wa lisanan wa syafatain.
walisanan wa syafatain Ya. wa hadainahun najdain Cantik. falak tahamal aqabah Ya. wa ma Wa ma. adraka Panjang sikit. wa ma adraka mal aqabah Ya. fakku raqabah Fakku raqabah. fakku raqabah Ya. au it'amun fi yaumin zi mas'abah Fi yaumin zi masghabah. au it'am Au ito. Tebal. au it'am Ito'a. Ito. Ito tu tebal. Tu jangan ikut pada ta tadi. Au ito'a. au it'am fi yaumin zi mas'abah Ya. yatiman za maqrabah Maqrabah. Maqo. yatiman za maqrabah Ya. au miskinan za matrabah Mat. Jangan mat. Mat. au miskinan za matrabah Ya. summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah Marhamah. marhamah Ah. summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabr Watawasaw bis sabr. Ya. bis sabr Ya. summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil Watawa. atau summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bil sabr Bis. Dia tak boleh bunyi lam. Sebab tu dekat lam tak ada tanda mati dan dekat sad ada tanda sabdu. bis summa kana minal Maka dengung. summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah Okey. ulaika ashabul Ya. ulaika ashabul maimanah Ya. walladzina kafaru bi ayatina hum ashab Tak sampai. Tak sampai. Ashabul. Tak sampai. Tak, Cuba lagi sekali. ter. Ambil nafas dulu. Ambil nafas dulu. walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah Ya. alaihim narum muqsadah. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Eliza. Okey. Sama. Okey Min silakan. Assalamualaikum, Ustazah sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Rasa macam lama sangat kita tak berjumpa, Cik Wah. Rasa lama kan? Dah nyambung ya ke? juga. Min minggu lepas ada kan? Minggu lepas tak ada. 2 tu yang, minggu kot tak ada. tu yang rasa lama tu. 2 minggu tu lah, lama sangat. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
La uqsimu bihadzal balad wa Boleh. anta hillum bihadzal balad Ya. wa walidin wa ma walad. Okey. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Okey. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Tadi saya salah apa Ustazah? Ainain. Dia tak masuk ain, dia masuk hamzah Oh, dekat ain tu. tak cukup dengar. Tak masuk. Alam naj'al lahu ainain. Ya. Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Falaqatahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Ya. Okey ke Ustazah? Boleh? Fakku raqabah. Ya. Au it'amun fi yaumin dhi masghobah. Ya. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Okey. Alaihim narum muqsadah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih Min. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, silakan Zee. Tak ramai hari ni kita kot. Terkejut Zee bila baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Panjangkanlah tu. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Wa anta hillum bima bima pula. Biha. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya. Wa walidin wa ma walad. Ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ahaisabu Ayah. ayah. Ya. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ya. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Ya. Wa lisanan wa syafatain. Jangan tain. Walisanan wa syafatain. Wa lisanan wa syafatain. Ya. Wa hadainahun najdain. Okey. Falaqtahamal aqabah. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Ya. Fakku raqabah. Okey.
Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Ya. Yatiman za maqrabah. Ya. Au miskinan za matrobah. Cantik. Au miskinan za matrobah. Ya. Betul kan? Betul? ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Okey. أولئك أصحاب الميمنة Ya. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Ya. عليهم نار مؤصدة. Okey. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Terima kasih Zi. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Shena silakan. Shena baca tak? Baca Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru nak setting. Sekejap Oh ya ke? Okey, okey, baik-baik. Ada orang lain boleh baca dulu? Habis dah. Habis dah? Sorry. Sekejap. Tak apa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okay, sekarang muka surat berapa Muka surat 594. 94. Surah Al-Balad. Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad Ya. wa anta hillum bihadzal balad Ya. wa walidin wa ma walad. Okey. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Ayahsabu allan yaqdira alain. Alaihi ahad. Dekat lain tu dengung sikit Zi. Zi pula Shenas. Okay. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Ya. Yaqulu ahlaktu Jaga kaf. malal Kaf Kaf. jangan lak. Yaqulu ahlak. lak. Okay. Yaqulu ahlaktu malal bulba. Malallu bada. Lagi Sasul. sekali. Yaqulu ahlaktu malal lubadal. Ya Allah, Lallu bada. Lubada. Okay. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Ya. Ayahsabu allam yarahu ahad. Sikit lagi ya rohu tu paling pendek 4. Panjang Ya lagi. rohu ahad. Sikit lagi. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ya. Alam naj'al lahu. Dia jangan lantunan dia tu jangan keras. Supaya tanah keras tu kita lantunkan dalam keadaan yang macam mana tak putus. Heritkan dia. Herit. Alam naj'al lahu naj'al. Okay. Alam naj'al lahu ainain. Ainain. Jangan ainain. Dia sengau. Sekejap semula saya praktis kejap. Ya. Ainain. Okey, boleh buat lagi sekali. Alam naj'al lahu ainain. Ya. Walisanan syafatain. Wasyafa. Walisanan wasyafatain. Wasyafatain. Tain. Tain. Walisanan wasyafatain. Ada masuk ya tu dekat hidung sikit macam sengau sikit kan. Tain.
Tain. Dia ya dekat bawah, dekat al-jauf. Apa nama al-jauf? Rongga mulut. Tai. 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 Tain. Tain. Tu lagi tepat. Okey. Walisanan wa syafatain. Ya. Wa hadainahun najdain. Ya. Falaqtahamal aqabah. Ya. Wa ma adraka mal Wama sekali. aqabah. Wama sikit lagi macam ya rohu tadi 4 kan? Wa ma adraka mal aqabah. Ya. Fakku raqabah. Ya. Au it'a Au it'amun tebal. it'a au au it'a Cumanya dalam to tebal tu dia jangan macam ada ain. Ito. Ito. Ito'a. Au. it'a. Ya. Okey. Au it'a. Jadi ke? Dia jadi tebal to tapi dia macam selit ain sekali ujung to tu. Ito Macam mana kan. Sarah? Ito. Ito. Ya. Ito. Ya. Ya. Okay. Au it'amun fi yaumin zi masghobah. Ya. Jadi Ya. yatiman za maqrabah Ya. au miskinan za matrobah Matrobah. au miskinan za matrobah. Ya. Summa kana minal lazina amanu wa tawasaw bis sabr Ya. wa tawasaw bil marhamah Marhamah. wa tawasaw bil marhamah. Ya. Ulaika ashabul maimanah. Ya. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Ya. Alaihim narum muqsadah. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Okey. Terima kasih. Terima Cenas. kasih Saza. Sasul panggil. Cenas panggil Z pula. Okey. Sekejap Kan surah ni dia pendek tapi yang saya ada highlightkan minggu lepas pada ayat 8, 9, 10 belakang tu. Ingat tak? Ainain wa syafatain wa hadainahun najdain. Pastikan dia tidak masuk pada khayshum ataupun bahagian rongga hidung pada huruf ya kat hujung. Semua ada ya kan? Bila kita baca ainain wa syafatain najdain, sebenarnya pergi dekat hidung tu nun. Tapi kita dah pergi dekat hidung sebelum nun lagi. Tapi kalau katalah pada kalimah tu tak ada huruf nun, kita boleh buat dengan tidak memasukkan pada khayshum. Contoh, tai. Taya mati di atas tai. Tai. Ya takkan naik. Masuk nun tu dia jadi tain. Tain. Nain. Najdain. Kena hati-hati. Kena jaga kat mana dia punya corong keluar tu. Okey. Kita masuk pada surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams tak panjang. Saya record satu juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Saya standby lah satu surah ni. Ingkirkan untuk yang akan datang. Kalau ramai tu kita baca satu page lah. Satu surah. Tak ramai kita akan baca 2 surah. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Okey. Fiza dah risau dah. Ustazah, saya nak tanya boleh Ustazah? Boleh. Ayat yang belakang-belakang tu kan yang macam ayat 10 tu. Ya. 10 ke? 15 pula. Surah? Surah yang Ustazah baru baca tu. Surah Al-Lail. Ya. Ya.
kat hujung dia huruf Mhm. qaf tu Okey. dia tak ada alif kan, tapi macam ayat yang berikut tu lam tu dia panjang. So bila dekat hujung tu dia sama-sama dua-dua pun dua harakat juga ke? 2 harakat. Sebab alif tu nampak tak Tapi ada yang alif. qaf tu tak ada alif. Qaf mana ni ayat? Ayat sebelum dia 15. Ashqa. Like, Itu dikira alif maksurah. oh, so qaf tu pun 2 harakat jugalah. 2 harakat. Walaupun dia tak ada Kan dia macam panjang. bentuk ya tak ada titik itu alif maksurah. Dikira mat. Oh, okey. Okey, boleh. Okey. Yelah betul lah tu. Confuse kan mean sebab ada yang alif maksurah yang ada alif kecil kat atas tu. Ada yang tak ada kan. Jadi kalau nampak semua pada mana-mana kalimah adanya alif maksurah iaitu ya tak ada titik tapi tak ada alif, tetap dibaca dengan 2 harakat. Okey. Okay. Okey. Terima kasih Ustazah. Alright, sama. Okey, untuk surah Asy-Syams dulu ya. Tengok ayat dia mudah je kan. InsyaAllah pendek. Cuma saya terlepas tadi ayat 14. Ayat 14 tu fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim. Boleh berhenti kat situ. Panjang kan? Kalau sampai silakanlah habiskan. Sebab kat situ ada banyak dengung. Rabbuhum bidzambihim. Ada 2 kat situ dengung. So kalau tak sampai berhenti dekat fadamdama alaihim. Lepas tu ibtidak balik pada fadamdama alaihim rabbuhum sampai habis. Okey, cumanya nak highlightkan pada kesemua ayat ni. Kalau kita perhatikan banyak bacaan istifal nak dibandingkan dengan bacaan isti'la. Istifal ni maksudnya bacaan tu rendah lidah. Dia tidak tebal huruf-hurufnya. Cuma ada beberapa tempat je yang kita kena highlight. Contoh macam ayat pertama tu ada dot, bu tebalkan. Kemudian ayat 6 tu dia ada wamal to tebal. Tapi keseluruhan pada hujung ayat tu semuanya kena baca dengan ringan. Man zakkaha. Ringan tu kat sini dia nak kata buka mulut kiri dan kanan tu. Jangan buka atas bawah. Nanti kita baca jadi tinggi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Jangan talaha, jallaha, jangan. Sebab tu semua istifal. Tolak sahajalah dengan huruf isti'la yang 7 tu. Jadi kalau yang tak ada isti'la jangan dibaca dengan tebal. Adalah beberapa part tu kan macam ayat 8 tu. Semua nipis. Satu je qaf. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Satu qaf qalqalah. Qalqalah pun ya, tebal pun ya sebab isti'la. Ra kena baca dengan tafkhim sebab baris fathah. Kalau tak ada barulah kita baca dengan nipis. Macam ayat 7 semua nipis. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kena sama level dia. Jangan sawwaha dah cantik dah. Tiba-tiba wa ma dia jadi wa ma sawwaha. Dia tak balance kan. Kena pastikan Okey, so habis untuk bacaan surah Asy-Syams dan Al-Lail. InsyaAllah kita sambung. Buku coklat. Dia orang masuk kan cuma lambat. So sementara tunggu tu saya terus jalan buku ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tak dapat ni? Sekejap. Nampak kan saya share tadi tu? Kita muka surat berapa hari ni? Qalqalah dah habis belum? Saya rasa hari tu ke kelas ni ke kelas lain yang qalqalah. Murad. Ya tak? Qalqalah kan? So hari ni kita masuk pada muka surat 72, betul? Mandai Ustazah. Sekejap, harf quta'ah belum. Habis tak hari tu sampai muka surat 71 ni? Nurad tu. Habis tak? Habis. Ingat tak? Saya tak ingat.
Saya rasa betul masuk muka surat 72 untuk latihan kefahaman bahagian qalqalah je saja. Bahagian qalqalah saja kita cari. Okey, saya cuba highlightkan. Saya bulatkan sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, okey, pada surah Al-Muzammil ni banyak huruf-huruf qalqalah, tapi kedudukan dia ada di tengah, ada di hujung kalimah Alah, kenapa dia tak boleh ni? Nampak tak yang saya share? Nampak kan? Oh ya Allah, berconting-conting Ustazah. Okey. Kita tengok pada ayat ayat yang keempat auzid alaihi satu. Saya bulatkan auzid. Ini kategori qalqalah apa ni? Ni ulang kaji yang kita belajar minggu lepas. Okey, kedudukan dal yang mati itu berada di hujung kalimah tapi pertengahan ayat. Hujung kalimah tapi pertengahan ayat. So yang itu kita boleh tengok balik di muka surat 68 tu. Dia tuliskan terjadi apabila dibaca wasal pada huruf qalqalah. Sama ada huruf qalqalah tu tengah kalimah ataupun hujung kalimah tengah ayat. Itu dikategorikan bertanda sukun di hujung kalimah tapi tengah ayat lah tu. Jadi kat situ disebut sebagai lantunan lemah ataupun surah. Maka lemahnya macam mana? Diheritkan. Jangan lantun dengan kuat dan terputus. Auzid alaihi. Heritkan dan pastikan nipis. Auzid alaihi zid'a zid'a. Begitu. Dia tak boleh zid'a. Dia ketat kan? Dia longgar je. Itu maksud surah. Kemudian kita tengok pada ayat yang ke-6. Ada satu huruf qalqalah iaitu ta, pun sama juga hukumnya qalqalah surah. Dia berada di tengah kalimah tapi bezanya dengan dal tadi hurufnya tebal. Jadi jangan baca asyaddu dia tak boleh ta. Bila ta tu qalqalah ada tapi dia punya sifat sifat isti'la dan itbaq tu tak ada. Asyaddu wa ta'au. Bila tebal kan bunyi tu, maka pangkal lidah kita dengan tengah lidah kita tu terangkat. Wa ta'au dan jangan putuskan. Sama macam tadi jangan putus Kemudian ayat 7 ada satu qalqalah surah sabah. Ya saya. Saya nak tanya satu. Boleh? Kan kalau macam selalu banyak orang yang salah sebut macam kalau kita mengucapkan. Kan dia asyhadu alla ilaha illallah kan. Ada banyak orang selalu macam sebut asyhadu. Tu dah jadi maksud apa Ustaz? Asyhadu tu bersangatan. Patutnya kita maksud asyhadu tu aku bersaksi. Asyhadu tu asyad dia ambil daripada perkataan syaddun, sangat. Jadi tak sampailah maksud tu. Itulah sebab kena saya betulkan. Ramai orang salah sebut bila dia menyambung kan? Dia sambung macam seolah-olah shin tu ada sabdu asyhadu, hilang ha. Tak boleh lah. Dia kena asyhadu. Kena betulkan lah. Kena tegur. Mungkin tegur tu dengan cara hikmah lah kan. Kita ni maklum je lah kalau bab-bab tegur ni macam-macam kan. Macam-macam dia punya cara penerimaan masing-masing tu tak sama. Jadi cara kita nak bercakap dengan orang tu, kita tengok orang tu macam mana. Okay Zah, thank you. Alright. Okay, so kita masuk balik tadi. Ayat 7, innalaka fin nahari sabhan tawila. Ni qalqalah surah juga, tengah kalimah. Dan hurufnya ba, jadi nipis bukan ba. Sabahan, dia dah nampak dah tanwin bertemu ta, maka dia tebal ba, salah lah. Nipiskan. Nipis dan tak boleh putus. Sabahan tawila. Okay. Kemudian ayat yang ke-8 tak ada. Okey, ayat yang ke-9 ni kalau kita baca berhenti dia akan timbul qalqalah. Kalau kita baca sambung dia tidak timbul qalqalah. Okey, kat mana kalau kita nak berhenti? Tak mungkinlah kalau kita baca baru 2 kalimah berhenti. Rabbul masyriq. Contoh, tak berhentilah kan?
Kalau berhenti, kena tahulah berhentinya dengan qalqalah kubra dan bunyikan qalqalah kubra itu dengan tebal sebab qaf itu huruf isti'la. Tapi kalau tak berhenti, tak timbul. Katalah dia berhenti kat sini. Rabbul masyriqi wal maghrib. Tu dia jadi qalqalah Sederhana. qalqalah kubra juga. Ataupun sederhana. Sorry, dalam buku ni dia tak sebut kubra, dia sebut wusta. Ada setengah buku disebut yang kedua tu sederhana tu kubra, yang ketiga tu akbar. Tapi dia dah ambil wusta dekat dalam buku ni, saya ikutlah. Wal maghrib, sederhana ataupun wusta. Jadi dia tidak boleh disambung. Nak sambung macam mana, dia dah berhenti, maka diputuskan. Wal maghrib. Cuma pastikan jangan ghain tu tambah pula qalqalah macam ba. Kadang kan ada orang baca Rabbul masyriqi wal maghrib, dah 2 kali lantun. Sedangkan ghain tu bukan huruf qalqalah. Ghain tak ada qalqalah. Wal maghrib. Lembut ataupun slow sikit jalan tu masa nak sebut pada kalimah tu. Wal maghrib. Maghrib. Okey. Kalau dia tak berhenti dekat sini, maka dia tidak ada qalqalah. Dia terus saja. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Okey, kemudian tengok yang bawah ni ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Sama juga qalqalah surah. Banyak qalqalah surah ataupun qalqalah yang berada di pertengahan. Dia nak membiasakan kita, nak latih kita menyebut huruf qalqalah di tengah ni. Kebiasaannya orang akan lantun qalqalah tengah tu dengan lantunan yang terputus, kan? Jadi jangan putuskan. Dan satu lagi yang utamanya nak sebut jim ni, dia tidak boleh keluarkan angin. Kadang tak ada lantun langsung, lantun angin semata-mata, tak ada lantun suara. Lantun angin macam mana? Wahjurhum hajran, haj merecik, tempias tu, haj tak boleh, dia tak ada angin pun. Hajaran, bersihkan, hilangkan. Wahjurhum hajaran jamila. Baik dekat jim yang mati ataupun jim yang berbaris. Jajiju bukannya jajiju. Kan bila kita kelas online ni lagi jelas. Kalau pakai headphone atau earphone tu dekat pula mulut tu dengan menda'alah tu, lagilah bunyi angin tu kuat. Tu nak kena jaga. Wahjurhum hajaran, tak biasa. Tak biasa, heritkan pelan-pelan. Tengah lidah naik ke langit, turunkan tu bukan diseret begitu, tapi daripada atas turunkan ke bawah. Macam ni, bukannya sengit macam tu. Bila sengit tu dia berbunyi haj. Saya ulang lagi sekali. Wahjurhum hajaran jamila. Biasakan jajiju aja. Jajiju aja. Bukannya jajiju aja. Okey, saya terus turun ke bawah lagi. Tadi sampai mana? Ayat 10 kan? Okey, seterusnya tak ada. Ayat 11 tak ada, ayat 12 tak ada. Kat hujung-hujung ni tak ada dah. Cumanya ada pada ayat 17. Cuba perhatikan. Sebelum kita masuk pada ayat 17, hati-hati pada fa'akhadna. Ni jangan lantun. Ni bukan lantun fa'akhadnahu. Fa'akhadnahu. Jangan bunyikan fa'akhad. Tak mau. Okey, jadi yang itu tak boleh qalqalah. Okey, kita tengok pada ayat yang akhir, bukan, ayat 17 tadi. Yaumay yaj'alul. Ni sekali lagi qalqalah surah di tengah kalimah yang tidak dibunyikan angin. In kafartum yaumay yaj'alu. Yaj'alu je. Jangan yaj'alu. Dia jadi ketat. Lagi susah dan lagi mudah nak keluarkan angin tu. Yaumay yaj'alu. Yaj'alu. Boleh? Okey, dan akhir sekali tak ada dah, itu yang last. Okey, itu yang last. Fa jangan qalqalah wa'duhu maf'ula. Salah. Ingat huruf qalqalah hanya ada 5, iaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Baju dah kotor. Okey, habis untuk praktikal.
menyebut huruf qalqalah. Hari tu kita dah buat praktikal sebutan huruf tu kan. Tak apalah, insya-Allah boleh tu nanti. Maknanya kalau setiap kali bertalaki tu waktu tahsinkan bacaan tu kita akan perbaiki dari semasa ke semasa insya-Allah. Okey, kita masuk pada tajuk baru hari ini iaitu huruf muqatta'ah. Okey, apa yang disebut ataupun dinamakan muqatta'ah ni? Harfi ni maksudnya huruf. Kita sebut huruf alif, ba, ta itu namanya harfi dalam istilah tajwidnya Kemudian muqatta'ah ni qata', dia ambil daripada perkataan qata'. Qata' tu apa? Potongan. Huruf dipotong-potong. Maknanya kita menyebut kalimah Al-Quran itu dengan huruf, bukan kalimah. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada 3 huruf. Jadi itu disebut sebagai huruf muqatta'ah. Kita tak sebut dia alama. Tak adalah orang sebut alama tu kan. Maknanya nak bagi tahu muqatta'ah tu potongan tu satu-satu kita kena sebut mengikut pada ejaan huruf. Huruf-huruf tu kita kena eja sebenarnya. Alif macam mana ejaan dia, ba macam mana, jim macam mana. Bukannya kita main sebut je. Sebab tu nak sebutkan kat sini pentingnya satu perkara. Anak-anak kita yang bersekolah sekarang kan, pastikan anak-anak kita ni kalau boleh biar dia kenal huruf tunggal. Ataupun disebut huruf muqatta'ah ni. Sebab apa saya cakap macam tu, bukanlah kata tak kenal ataupun tak pandai ke apa. Bila cara kita belajar tu, contoh belajar Iqra' kan, anak-anak kita kan banyak belajar Iqra'. Bila Iqra' ni kadang dia tak sebut huruf tunggal, tapi dia sebut huruf yang ada baris siap-siap. Terjadi jugalah pada saya sebenarnya. Bila anak-anak baca sebut huruf tanpa baris, dia sebut jim tu jadi ja contoh. Mim jadi ma, nun jadi na. Mungkin ada certain huruf yang memang sebutan tu betul. Apabila dibariskan dengan huruf tak dibariskan bunyinya sama. Tapi ada juga, banyak juga huruf yang bila kita letak baris lain bunyinya. Bila tak ada baris bunyinya lain. Contoh mim, sin, jim, nun kan. Mana ada orang sebut mim tu jadi ma, jim jadi ja. Sebabnya dalam buku Iqra' tu yang tidak ada baris tu hanya satu muka surat je. Depan sekali alif sampai ya. Dia nak kenalkan yang itu dulu. Tapi lepas tu nanti dia orang akan jumpa huruf yang berbaris tu berulang-ulang kali sampailah Iqra' 6. Jadi yang itu yang melekat kat kepala dia orang. Jadi nanti apa masalahnya? Masalahnya bila kita nak baca pada harfi muqatta'ah ni. Jadi nanti kita sampai-sampai kalau dekat anak cucu kita. Okey, kita tengok muka surat yang ke-74. Okey, huruf pembuka surah. Dia dah tulis dah. Maknanya dalam 114 tu ada beberapa surah yang diawali atau dimulai dengan huruf muqatta'ah. Ditulis kat situ huruf-huruf ringkas ataupun huruf muqatta'ah ataupun saya sebut tadi huruf potongan tadi yang terdapat di awal 29 daripada 114 tu. Banyak 29 surah yang ada sebutan huruf muqatta'ah. Jadi huruf-huruf ini dibaca mengikut ejaan huruf dan dipelihara segala hukum tajwid yang terdapat di dalamnya. Nampak tak? Betapa halusnya Quran tu kan, mukjizat dia. Sebut huruf pun bila kita eja huruf tu pun kena pastikan bertajwid. Sebab tu penting kita nak tahu ejaan. Okey, kita tengok apa yang terlibat, huruf apa yang terlibat pada huruf muqatta'ah. Okey, dia asingkan. Yang belah atas ni huruf yang dieja dengan 3 huruf. Dibuka ejaannya jadi 3 huruf. Yang bawah ni ada 5 ni dieja dengan 2 huruf. Nampak? Dan kalau kita perhatikan huruf yang dieja dengan 3 huruf ini semuanya tengah-tengah tu huruf mad. Nampak tak? Bila huruf mad maka dibaca dengan panjang ke pendek? Berbalik pada hukum asal. Mad tu maksudnya apa? Bacaan panjang. Maka panjanglah bacaan dia. Nampak tak ejaan nun? Nun waw nun, tengahnya waw. Qaf alif fa, tengahnya alif. Sad alif dal, tengahnya alif. Ain ya nun, tengahnya ya. Sin ya nun, tengahnya ya. Lam alif mim, tengahnya alif. Kaf alif fa, tengahnya alif. Mim ya mim, tengahnya ya. Semuanya huruf yang 3 ni ejaan dibuka ejaannya 3 huruf, tengah mesti huruf mad. Maka kita baca dengan panjang. Panjangnya berapa harakat? Kalau khusus untuk bacaan huruf muqatta'ah 6 harakat. Nun. Mengikutlah pada sebutan dia. Kalau qaf belakangnya fa. Jadi mestilah kita kena bunyikan qaf. Mesti bunyikan fa. Jangan qa sahaja. Kalau qa sahaja dia ada baris atas dah.
Dah letak baris siap-siap. Kemudian sad alif dal, belakang huruf dal, dan kita tahu dal itu dia ada qalqalah kan? Maka kita baca dengan memanjangkan sad alif, kemudian bunyikan qalqalah. Sad. Mesti bunyi. Kenapa kena bunyi? Sebab ada dal. Tak nampak dal pun, kita buka huruf tu dengan ejaan dia. Baru kita nampak macam mana nak sebut. Ain. Kita sebut selama ni ain je, huruf ain. Rupanya ya nun belakang tu maknanya ya tu panjang. Sin. Sin ya nun, bukan sin ya mim. Ni ada segelintir daripada kita yang membaca sin tu sim. Ni huruf apa? Sim. Ni huruf apa? Shim. Ejaannya adalah sin ya nun ataupun shin ya nun, shin. Jadi jangan rapat bibir. Sama juga lam. Lam dibaca dengan panjang. Lam. Kaf, hujungnya fa. Kaf, bukan ka. Dan akhir sekali mim, ejaannya mim ya mim, bukan mim ya nun. Okey, itu 8 huruf yang ada pada awal surah. Dan ada 5 huruf yang dieja dengan 2 sahaja. Ejaannya ha alif, ya alif, ta alif, ha alif, ra alif. Ha, ya, ta, ha, ra. Jangan lebih daripada 2 harakat. Yang atas tadi 6 harakat. Yang bawah ni dieja dengan 2 huruf, maka 2 harakat. Okey, jelas yang ni? Ni baru pengenalan. Okey, kita tengok sekejap pada tajuk mad lazim harfi. Okey. Tadi saya dah sebut kat atas tadi mad lazim. Bila kata nama hukum tu mad lazim, maka kita akan fokus dah. Bacaan ini mesti dibaca dengan kadar 6 harakat. Itu lazim. Lazim tu maksudnya kebiasaan. Melazimi. Lazim tu daripada bahasa Arab yang diambil oleh kita orang Melayu sebut lazim, melazimi, membiasakan. Jadi lazim je 6 harakat. Okey, kemudian harfi tu apa tadi? Huruf. Jadi mad lazim harfi ini dia ada 2 bahagian. Dia kata berlakunya apabila huruf mad bertemu dengan sukun asli dalam satu huruf. Apa yang dikata huruf mad tadi? Huruf mad adalah alif, waw dengan ya. Bertemu dengan sukun asli, mana sukun aslinya? Bila kita tengok dalam contoh nanti baru kita nampak mana sukun asli. Itu mad lazim. Kita tengok dulu mana dia. Bahagian dia yang pertama musaqqal dan yang kedua mukhaffaf. Okey, musaqqal kalau kita tengok kat situ dia bagi maksud bererti berat. Terdapat hukum idgham. Idgham tu apa? Idgham apa idgham? Idgham tu memasukkan. Tapi tak semestinya dengung. Idgham tu masuk pada huruf tersebut. Itu kalau musaqqal. Nanti kita tengok baru kita tahu. Dia punya contoh dia tak bagi lagi. Dia bagi dia punya pembahagian je. Kemudian satu lagi mad lazim harfi ada mukhaffaf. Mukhaffaf itu adalah lawan bagi musaqqal. Tadi musaqqal berat. Mukhaffaf ni mestilah ringan. Dia punya lawan dia. Jadi bila dah ringan dia tidak ada hukum idgham ataupun tidak memasukkan, tidak diberatkan. Okey, dia ada 2 bahagian. Okey. Yang bawah dia tu ditulis naqasa asalukum, itu adalah rangkai kata daripada 8 huruf tadi tu. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim tu. Dia letak naqasa asalukum tu supaya kita mudah nak ingat huruf yang terlibat pada hukum mad lazim ni. 6 harakat tadi kan yang saya sebut kat atas tu. Inilah dia 8 huruf. Kemudian kalau yang 5 huruf tadi dia adalah digunakan pada hukum mad asli yang disebut sebagai mad asli harfi. Kenapa mad asli harfi? Kenapa kena letak harfi? Sebab hukum mad asli itu terletak pada huruf di awal-awal surah macam alif lam mim, ta sin mim, alif lam ra. Sebab tu dia letak mad asli harfi. Okey, kenapa dia kata kat situ mad asli yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah, nampak? Dia bagi rangkai kata juga. Hayyun tahura kan? Untuk mudah kita ingat. Kalau tak nak baca ni pun tak apa. Haya tahara pun boleh. Jadi kalau kita tengok nanti, satu lagi nak bagi tahu, pada awal-awal surah yang terlibat iaitu 29 surah tadi, sekiranya diawali dengan 8 huruf ini, dia ada tanda panjang dekat atas huruf tersebut. Dia ada tanda panjang menunjukkan kita kena baca dengan 6 harakat. Tetapi pada huruf yang 5 ni, pada mad asli harfi, dia tidak ada apa-apa tanda. Dia kosong je, menunjukkan dia kena baca dengan 2 harakat sahaja. Contoh macam kita baca surah Yasin. Ya kosong je, sin ada tanda panjang. Menunjukkan ya baca 2
Sin kena baca 6. Kenapa 6? Sebab dipecahkan ejaannya kepada 3 huruf sin, ya, nun. Jadi dia letak tanda panjang. Barulah kita masuk pada muka surat yang seterusnya 75, iaitu surah huruf muqatta'ah. Ni. Yang terdapat huruf muqatta'ah pada 29 surah. Dan pada 29 surah ni ada juga beberapa surah yang sama. Contoh macam alif lam mim ada banyak kan. Nampak kat situ alif lam mim banyak, alif lam ra pun banyak, ha mim pun banyak. Jadi mana kita nak mengingat dia punya senarai, dia dah sediakan di muka surat 75. Ini adalah 29 surah yang diawali oleh huruf muqatta'ah ataupun huruf potongan. Jadi dalam ni memang dia ada hukum-hukum tajwid tertentu. Dia akan tunjukkan. Okay, nanti boleh tengok. Okay, kita masuk sikit. Ini penerangan pada kalimah harfi tadi. Okay, kita tengok muka surat 75 kan? 76, sorry. 76 Okay, kita tengok yang pertama surah Al-Baqarah. Okay, alif ini dia kosong, tak ada apa-apa sebab dia tidak terlibat pada bahagian mat. Sebab alif ejaannya begini. Hamzah lam fa. Bukan hamzah lam ya fa. Sebab tu kita tak baca alif. Pernah tak dengar orang baca alif? Tak ada kan? Mesti orang akan baca alif lam kan? Sebab dalam ejaan alif tu tidak ada huruf mat. Hamzah lam fa. Dia tak tinggalkan alif itu dengan tidak meletak hamzah kalau dipecahkan. Jadi kita nak kena tahu ejaan alif pada huruf hijaiyah atau huruf Quran adalah hamzah lam fa. Berbeza dengan jawi. Jawi memang ejaannya alif lam ya fa, alif jawi. Tapi Quran tidak. Jadi dia kena ikut tajwid dia. Ada tak huruf mat dalam tu? Tak ada. Maka pendek. Sebab tu dia tulis kat situ satu harakah. Okey. Kemudian lam. Dipecahkan lam kepada 3 huruf. Lam, alif, mim. Maka pertengahannya adalah huruf alif. Okey. Kemudian hujungnya huruf apa? Huruf lam yang kita buka ejaannya hujungnya huruf mim. Lam, alif, mim. Mim kan? Jadi cuba kita tengok mim yang dia merahkan tu. Nak bertemu dengan huruf mim sebelah. Maka kat situlah terjadinya musaqqal. Iaitu memasukkan atau diberatkan. Itu masuk idgham tadi. Nampak? Jadi kat sini bila dia kata lam bertemu dengan mim, bila dipecahkan jadilah hujung lam itu mim bertemu dengan awal mim iaitu mim. Pening kepala. Faham tak maksud saya ni? Hujung ejaan lam adalah mim. Mim yang hujung tadi bertemu di awal mim. Yang mana awal mim tadi memang ejaan tu mim. Maka nampaklah mim bertemu dengan mim. Jadi kat situ timbul satu lagi hukum yang disebut sebagai idgham mithlain. Pertemuan 2 huruf yang sama iaitu mim dengan mim. Sama dari segi apa? Dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya, dan mim dengan mim ni pula adalah huruf dengung ataupun huruf khayshum. Maka ditambah lagi dengan dengung 2 harakat. Jadi alif 1 harakat, lam 6 harakat. Hujung lam nak masuk mim tambah dengung 2 harakat. Lepas dah dengung cukup kadar 2 harakat, barulah kita masuk mim dengan kadar 6 harakat. Dan di situ disebut mukhaffaf atau ringan. Maknanya selepas mim ada lagi tak huruf dia jumpa? Tak ada. Maka selesai kat situ. Janganlah kita baca 6 harakat mim tadi. Mim. Tekan lagi belakang. Tak payah. Sebab dia tak jumpa dah siapa-siapa. Janji mati huruf mim tu. Kat hujung tu dia dah matikan mim tu. Maka dia jadi ringan ataupun mukhaffaf. Maka kat situ adalah hukum mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Musaqqal yang mana? Lam nak jumpa mim. Mukhaffaf yang mana? Mim tu sahaja. Begitu. Jadi bacaan dia alif lam mim. Sampai 6 harakat, sampai dekat mim berhenti. Nampak? Itu cara kita nak mengolah dia punya sebutan huruf dia mengikut pada hukum tajwid yang ada pada huruf yang kita dah pecahkan tadi. Okey, setakat ni jelas tak untuk alif lam mim? Jelas Okey. Kita terus pergi pada contoh kedua.
Okey, untuk alif lam mim ni banyaklah. Kalau kita tengok pada senarai surah tu, surah Al-Baqarah ada, surah Ali Imran ada, kemudian surah Luqman, surah As-Sajadah, apa lagi surah Al-Ankabut dan surah Ar-Rum. Ada 6 tak silap saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alif lam mim. Jadi setiap kali kita baca 6 surah tersebut, kena ingat ni. Jangan baca main taram je kan. Lam cukupkan 6. Dia punya tu 2. Dia punya mim baru 6 balik. Okey, kita terus pindah pada alif lam mim sad. Okey, alif lam mim sad dia hanya ada satu sahaja, iaitu pada surah Al-A'raf. Ni surah Al-A'raf. Alif macam biasa tadi 1 harakat. Lam kita dah tahu dah. Lam 6 harakat. Dia jumpa siapa? Jumpa mim. Tambah lagi dengung 2 harakat sebab dia jadi musaqqal. Kemudian mim 6 harakat. Kemudian mim nak pergi dekat sad. Hujung mim adalah mim bertemu dengan huruf sad. Maka kat sini boleh masuk tak mim kepada sad? Tak boleh. Bila tak boleh maknanya dia tidak ada tambahan dengung. Maka dia tulis kat situ jelas. Ataupun hukum izhar syafawi. Maka dibaca dengan tidak menambah dengung. Tetapi pada huruf sad dibaca dengan mukhaffaf iaitu 6 harakat dan mesti bunyikan. Hujung tu dia dah tulis dah. Qalqalah wusta. Jadi jangan kontot bunyinya. Mestilah dibunyikan qalqalahnya. Alif lam mim sad. Pastikan lam kepada mim ada dengung. Mim kepada sad tak ada dengung. Jadi yang tak ada dengung itu disebut mukhaffaf. Lam kepada mim musaqqal. Mim kepada sad mukhaffaf. Okey. Jelas yang ni? Jelas Okey, baik. Kita terus ambil lagi sikit. Muka surat seterusnya 77. Okey, muka surat 77. Satu juga pada surah Maryam. Pada surah Maryam ni panjang. Kita perhati betul-betul. Kat sini adanya hukum mad asli harfi dan hukum mad lazim. Tapi mad lazim hanya pada huruf yang ada tanda panjang. Yang mad asli harfi yang tidak ada tanda apa-apa. Dia gabung. Jadi kita pecahkan satu-satu. Kita tengok kaf, kaf alif fa. Tengah-tengahnya alif. Maka kita baca dengan panjang 6 harakat. Mesti bunyikan fa belakang tu. Kaf. Mesti bunyi fa. Sebab dia sebut huruf. Bukannya sebut huruf yang berbaris. Kemudian ha dengan ya dieja dengan 2 huruf. Maka dia hukumkan kat situ 2 harakat sahaja. Jangan lebih. Kita dah nampak huruf ha dengan ya tu dah diapit oleh huruf-huruf panjang. Takut kita pun terpanjang dekat ha dengan ya. Okey, ha 2, ya 2, ain. Okey, kat sini. Okey, baik. Dia ditulis kat situ 4 atau 6 harakat. Kerana ada disebut sebagai tak dengar pula. Okey, ada pendapat ulama yang ada dua pendapat ulama. Ada yang kata 4 dibaca boleh, 6 pun boleh. Tapi kalau orang yang memang dia mampu untuk baca dengan kadar 6 harakat, tak payahlah ambil 4. Jadi kat situ dia tak confuse. Ambil 6 sahaja semuanya. Sebab apa? Sebab kat situ ayat dia panjang. Huruf ni panjang. Dia punya hukum untuk mad lazim pun ada 3 dah. Belum masuk dengung lagi kan? Jadi boleh pilih. Ain kita boleh buat 4 ataupun boleh buat 6. Yang mana yang kena baca 4 atau 6? Ain ya. Jangan masuk nun dulu. Nun nak jumpa dengan sad tu barulah dia ada tambahan kat situ dengung 2 harakat iaitu hukum ikhfa hakiki. Apa maksud ikhfa? Disembunyikan bunyi nun yang asal. Dia tak bunyi ain. Dia tak bunyi nun asal. Dia dah renggangkan lidah tu supaya bunyi nun tadi disembunyikan. Tapi pastikan ain ya itu 4 atau 6. Ain. Barulah nun pergi dekat sad tu. Dan pastikan nun pergi sad tu tebal bunyi nun. Sebab dia nak jumpa dengan huruf tebal iaitu sad. Kalau kita baca ain sad. Dengung tak? Dengung. Cukup tak? Cukup. Tapi cara dengung tu tak tepat. Sebab dia nipis. Sepatutnya tebal mengikut pada huruf selepas nun. Okey, tu satu. Kemudian kejaplah dia. Mamam.
Okey, kemudian sod alif dal macam biasalah macam tadi. Tebal dan panjang pada sod alif, kemudian dal itu dibaca dengan qalqalah wusta. Kaf ha ya ain sad. Kalau mampu untuk buat ain untuk 6, terus je. Maknanya seragamkan. Kita tak pening, tak confuse kan? Okey, itulah keadaan di mana adanya hukum mad lazim campur dengan mad asli harfi. Okey. Saya terus. Okey, untuk kaf ha ya ain sad ni hanya ada satu saja. Kemudian kita tengok alif lam mim ra. Okey, alif lam mim ra ditulis kat situ untuk surah Ar-Ra'du. Ya, surah Ar-Ra'du sahaja. Ya tak? Betul, surah Ar-Ra'du sahaja. Okey, kat sini alif 1 harakat, tidak ada mad. Lam dibaca dengan 6 harakat. Tengok mim hujung tu, nak jumpa siapa? Jumpa mim. Maka kita dah tahu dah tambah 2 harakat dengung. Mim 6 harakat. Mim nak jumpa ra ada tambahan dengung tak? Tak ada. Sebab mim tak boleh masuk pada ra. Maka dia jadi hukum izhar syafawi ataupun jelas. Dan ra pastikan 2 sahaja. Dia tidak ada tanda panjang. Alif lam mim ra. Cukup. Okey, boleh? Saya terus lanjut pada alif lam ra. Alif lam ra pun satu sahaja. Tak, dia ada banyak juga ni. Dia ada 2. Yang pertama pada surah Al-Hijr. Yang kedua pada surah Ibrahim. Kemudian yang ketiga surah Yunus. Keempat surah Hud. Kelima surah Yusuf. Banyak ni. Jadi kat sini dia tidak ada musaqqal. Sebab lepas lam dia tak jumpa dengan mim. Tapi dia jumpa terus dengan ra. Alif 1 harakat, lam 6 harakat, ra 2 harakat. Nampak? Alif lam ra. Sekadar itu. Jangan tambah-tambah lagi. Dia tidak ada mustaqqal. Hanya mukhaffaf. Okey, kita tengok sekejap. Muka surat 78 yang bawah. Iaitu surah Taha dengan surah An-Namlu. Okey, surah Taha memang tidak ada panjang. Sebab huruf itu dieja dengan huruf yang 2. Ta, ta alif, ha alif. Sebab tu dia tidak ada apa-apa tanda panjang pun dekat surah ni. Kan? Taha, cukup. Sama juga dengan surah An-Namlu. Satu sahaja huruf mad asli harfi. Satu lagi jangan lupa. Sin tu ada tanda panjang. Sin. Pastikan sin tu ejaannya sin ya nun. Bukannya sin ya mim. Macam Yasin jugalah. Ni muka surat 79 kan? Yasin. Okey. Nampak jelas Yasin tu kita dah tahulah kan? InsyaAllah sebab biasa baca. Okey. Cuba tengok sekejap surah Al-Qasas. Yang mana ta, sin jumpa dengan mim. Okey. Yang ini yang saya nak sebut. Ta 2 harakat. Sin dibaca dengan 6 harakat pada sin ya. Lepas tu hujungnya nun. Nun nak jumpa mim. Adakah bunyi nun lagi atau terus membunyikan pada mim? Maka yang kat sini dia akan timbul hukum idgham ma'al gunnah. Jadi hilangkan nun, masukkan kepada huruf yang kedua. Jadi sin tadi yang asal tu bunyi sin ya nun. Dia dah tak boleh bunyi sin. Lepas tu baru nak sebut mim. Tak boleh. Jadi dia kena bunyikan seolah-olah sin ya mim. Nampak tak? Dah tak boleh bunyi nun. Jadi bunyi dia Tasim mim. Ada tak bayangan nun? Tak ada. Kalau dia jumpa dengan nun, barulah dia boleh bunyi sin tu sin. Tapi sebab dia tak jumpa nun, tapi dia jumpa siapa? Dia jumpa mim. Maka sin tadi sin ya tu 6, kemudian terus pergi dekat mim, banyak 2 harakat dengung. Dan barulah mim itu dibaca dengan 6 harakat. Baru selesai. Ta, sin, mim. Tapi asalnya memang bukan sin ya mim. Asal huruf sin adalah sin ya nun. Tetap. Tapi sebab dia jumpa mim tadi dia jadi mim. Sebab ada ni macam bukan perbalahan lah. Dia confuse kan. Dia tanya Ustazah.
Bukan ke sin ni ejaannya sim. Kan? Saya tanya dia kenapa bunyi sim. Yalah, so dia keluarkanlah kenyataan ni, surah Al-Qasas ni. Kan saya kalau kita baca kan to sim mim. Tapi mungkin dia tak nampak secara jelas sebab tak eja. Jadi dia rasa macam sin tu ejaannya sim. Lepas tu saya kata cuba baca balik surah Yasin kan. Dia pun baca Yasin. Saya kata kenapa tak tutup bibir? Oh ya tak iyalah. Nampak tak? Jadi dia berlaku perubahan atas sebab pertemuan selepas dia. Okey, jelas? InsyaAllah kita habiskan sikit lagi muka surat 79. Ada sikit lagi. Ha dengan mim, ha 2 harakat, mim 6 harakat macam biasa. Dia tidak jumpa siapa-siapa, maka dia mukhaffaf. Ha 2, ha mim. Cukup kadar itu. Kemudian kalau satu saja surah Sad, maka dibaca dengan membunyikan alif dal. Sad. Jangan tinggalkan qalqalah sebab bila eja dia ada huruf dal. Okey, begitu juga muka surat 80, surah Qalam. Nun saja, jangan na Kita nampak nun je na. Habis baca panjang na. Itu tanda panjang. Tapi bukan baris atas. Nun. Mana panjangnya? Sebab ada waw. Qaf, mana panjangnya? Sebab alif. Qaf. Selesai. Dan yang akhir sekali iaitu surah Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf ini. Okey, berlaku pada 2 keadaan lah. Ada setengah pembaca, dia akan baca ayat 1 dengan ayat 2 terus. Sambung. Kalau tak sampai, ambil satu-satu. Jadi, kalau kita tengok kat sini, saya terangkan untuk satu-satu. Ayat pertama, Hamim. Selesai. Ha2, Mim, 6. Kemudian, Ain, Sin dengan Qaf. Kita tengok satu-satu ejaan dia. Ain ya nun, ain ya tu 2 harakat, 2 harakat, 6 harakat. Kemudian nun bertemu sin itu dia jadi ikhfa hakiki. Maka ditambah dengan dengung 2 harakat. Dan tebal ke nipis? Sin, nipis. Maka kita bunyikan ikhfa'nya nipis. Lepas tu pula sin 6 harakat lagi. Sin ya yang 6 harakat. Kemudian nun nak jumpa qaf. Tebal ke nipis? Tebal pula. Nampak? Tebal sebab bertemu dengan huruf isti'la qaf dan bunyinya tak sama. Satu nun bertemu sin, satu nun bertemu qaf. Sebab dia punya pembahagian ikhfa ni kita tak belajar lagi, saya sebut saja. Dia ada ikhfa a'la, wusta dengan ikhfa adna, iaitu dia diambil kira dari sudut tempat keluar huruf tersebut. Macam nun bertemu sin, nun dengan sin dekat depan. Kan nun dengan sin dekat depan kan? Lepas tu nun nak jumpa qaf. Qaf keluar kat belakang. Jadi dia ada beza dari sudut itu. Kemudian barulah qaf kita sebut dengan membunyikan fa. Jadi kalau nak sebut ain sin qaf. Pastikan ain tu macam saya cakap tadilah. Kalau tak mampu buat 4, tak mampu buat 6, buat 4. Tapi kalau mampu, 3-3 tu buat 6, tambah dengan dengung 2 harakat apabila nun bertemu sin ataupun nun bertemu qaf tadi. Kalau mampu, buat terus. Tapi antara mim nak pergi dekat ain tu, dia tidak ada apa-apa dengung. Sebab mim bertemu ain, dia tidak boleh masuk. Maka dia jadi izhar sahaja. Hamim ain sin qaf. Tu kalau kita nak sambung. Kita boleh pilih lah mana-mana yang kita rasa selesa dan kita rasa kita mampu nak bawa. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Jelas ini baru satu hala. Maksudnya saya je yang buat contoh. So nanti kita kena contohkan jugalah sikit-sikit pada mana-mana yang nak jelaskan, yang mana mukhaffaf, yang mana musaqqal, yang mana kena tambah dengung, yang mana tak perlu dengung, mengikut pada ejaan huruf tersebut. Wallahu alam. Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada tajuk seterusnya. Tapi sebelum kita masuk tajuk seterusnya nanti, kita buat praktikal dulu Praktikal huruf muqatta'ah.
Sebenarnya rugi ni kalau tak join untuk yang bahagian tajuk muqatta'ah ni. Tapi jelas tadi saya terangkan. Tak apa, nanti ada rakaman, so nanti boleh tengok pada rakaman lah yang tak ada. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Habis. Tutup dulu dek. Tutup recording. Alamak.